Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Ramai yang minta aku ceritakan pasal Puteri Diana. Kononnya ada something fishy yang terjadi sebelum dia meninggal. Kematian dia dikaitkan dengan banyak konspirasi dengan orang pihak atasan. Jadi dipercayai dia meninggal dulu pun bukan disebabkan secara kebetulan, tapi sebenarnya telah dirancang. Scary kan, makin tinggi pangkat seorang tu makin kuat dia punya pengaruh. Ramai yang cuba untuk tamatkan riwayat orang tu di atas kepentingan diri. Jadi jom kita teruskan kepada topik perbahasan kita pada hari ini. So without wasting any time, let's get started. Puteri Diana adalah seorang pewaris kepada sebuah kerajaan di United Kingdom. Tapi hayat dia tak lama sebab dia meninggal dalam kemalangan jalan raya. Ramai yang percaya kemalangan tu sengaja diciptakan oleh seseorang. Sebelum aku continue kepada kejadian tu, aku nak cerita dulu tentang latar belakang Puteri Diana. Puteri Diana dilahirkan dalam keluarga British berketurunan diraja. Nama sebenar dia adalah Diana Spencer dan merupakan anak kepada John Spencer dan juga Frances Roche. Dia lahir pada 1 Julai pada tahun 1961. Dia sangat berbakat dalam bidang muzik dan juga memasak. Selain tu, dia selalu melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. So that's why lah Puteri Diana ni memang disayangi oleh orang-orang UK. Puteri Diana juga telah berkahwin dengan seorang putera raja yang bernama Putera Charles. Jadi secara tak langsung Puteri Diana ni merupakan menantu sulung buat Ratu Elizabeth II. Hasil perkahwinan diorang telah mempunyai 2 orang anak lelaki, iaitu Putera William dan juga Putera Harry. Disebabkan dia ni ada rupa paras yang cantik, Puteri Diana telah dijadikan sebagai tokoh fashion dan juga tokoh kemanusiaan. So masa tu ramailah perempuan dekat UK ni telah menjadikan Puteri Diana sebagai idola diorang. Semasa Puteri Diana belajar dekat Alvin, waktu ni lah dia telah berkenalan dengan ex-husband dia iaitu Putera Charles. Diorang pun berkenalan dan berkahwin pada 29 Julai pada tahun 1981. Lepas je diorang kahwin, Puteri Diana telah diberi gelaran sebagai Princess of Wales. Sebabnya Putera Charles ni dia dah ada gelaran dia yang telah diberikan, iaitu Prince Charles of Wales. Tapi perkahwinan diorang ni tak tahan lama dan diorang telah berpisah pada Disember pada tahun 1992. So gelaran Puteri Diana sebagai Princess of Wales telah dilucukan bila dia bercerai dengan Putera Charles. Selepas diorang berpisah, Puteri Diana dikatakan mengalami kemurungan yang agak dahsyat dan dia juga mengalami masalah bulimia. Orang yang ada masalah bulimia ni dia akan makan dalam portion yang banyak, lepas tu dia akan paksa diri dia untuk muntah. So benda ni memang berbahaya dan boleh mengancam nyawa dia bila dia selalu buat benda tu. Orang yang mengidap penyakit ni biasanya dia terlalu overthinking tentang rupa bentuk badan dia. Dia makan banyak-banyak, lepas tu dia overthinking, alah kalau dia makan banyak nanti dia akan gemuk. So dia akan muntah secara paksa untuk keluarkan makanan yang dia makan tadi. Diorang memang sangat paranoid kalau berat badan diorang tiba-tiba bertambah. Jadi kita berbalik pula kepada storyline kita. Kemudian UK telah dikejutkan dengan berita kematian Puteri Diana. Dia telah dilaporkan terlibat dalam sebuah kemalangan di terowong Alma di Paris. Puteri Diana telah kemalangan dengan boyfriend dia iaitu Dodi Al-Fayed dan juga driver diorang yang bernama Henry Paul. Ketiga-tiga diorang ni mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala. Puteri Diana meninggal dalam usia yang agak muda iaitu pada umur 36 tahun. Kemudian majlis pengebumian dia telah dilaksanakan pada 6 September pada tahun 1997. Majlis tadi juga telah siaran langsung dekat TV di seluruh dunia. Dodi Fayed merupakan seorang yang dikenali dan seorang yang berpengaruh. Dia merupakan seorang jutawan dan merupakan juga anak kepada seorang hartawan yang terkenal iaitu Harrods Muhammad Al-Fayed. Jadi bagi Puteri Diana, Dodi ni merupakan pelengkap jiwa dia lah, dan Puteri Diana memang cintakan Dodi. Jadi kita akan masuk pula kepada bahagian konspirasi atau rancangan rahsia tentang kematian Puteri Diana. Yang pertama, dikatakan Puteri Diana macam tahu yang dia akan pergi buat selama-lamanya. Dia pernah tulis sepucuk surat dan dihantar kepada seorang kawan dia yang bernama Paul. Dalam surat tu dia kata nyawa dia dalam bahaya. Suami dia telah plan satu kemalangan yang mana kereta tadi tu akan mengalami masalah brake. Lepas tu Puteri Diana akan mengalami kecederaan dekat kepala dan akan meninggal dekat tempat kejadian. Dan akhirnya suami dia tadi boleh berkahwin dengan perempuan lain yang dikenali sebagai Tiggy Legworth. Tiggy merupakan neni kepada anak-anak Charles dan juga Puteri Diana. So Putera Charles ni telah upah Tiggy untuk jadi neni kepada anak-anak dia. Tiggy bekerja dengan Putera Charles pada tahun 1993 selepas Putera Charles dengan Puteri Diana berpisah. Dikatakan selepas 10 bulan dia tulis surat tadi, dia pun kemalangan. Teori yang kedua pula berkaitan dengan seorang paparazzi yang bernama James. James ni memang suka intip setiap pergerakan Puteri Diana. Masa Puteri Diana bercuti dengan Dodi tadi pun dia pergi ikut serta juga. So dia pergi intip pergerakan Puteri Diana, apa yang Puteri Diana buat dekat sana. Dia pernah ke Sardinia semata-mata untuk intip percutian Puteri Diana dengan boyfriend dia. Dipercayai James ni sebenarnya adalah salah seorang saksi semasa
semasa kejadian kemalangan tu terjadi. Sebelum kejadian tu, James tengah follow kereta Mercedes yang dinaiki oleh Puteri Diana, Dodi dan juga pemandu dia lah yang bernama Henry tadi. Dia sempat himpit kereta Mercedes yang diorang naik, sampaikan bekas cat lekat dekat kereta, dan ada juga serpihan kaca lampu belakang yang telah pecah dijumpai dekat pintu masuk terowong. Ada yang kata masa diorang kena himpit dengan kereta James, driver Puteri Diana iaitu si Henry tak dapat kawal kereta. So kemungkinan besar kereta diorang ni terbabas disebabkan oleh perbuatan James tadi. Selepas kejadian tu, kereta yang dinaiki oleh James gagal dikesan oleh pihak polis. Lepas 3 tahun kemudian, James telah dijumpai tak bernyawa dalam sebuah kereta BMW di Perancis. Kereta tu dijumpai dalam keadaan yang dah terbakar. Awal tu polis tak tahu tu mayat siapa, sebabnya memang susah nak jam disebabkan dia punya mayat tu dah rentung teruk. Bila diorang buat test DNA, barulah diorang dapat sahkan okey, itu adalah James yang si paparazzi tadi. Itu pun sebulan selepas diorang cuba sahkan siapakah identiti mangsa dalam kejadian kebakaran tu. Hasil laporan juga, James sebenarnya telah ditembak 2 kali dekat bahagian kepala dia. So pihak berkuasa pun buatlah keputusan yang James tadi sebenarnya meninggal disebabkan dibunuh diri. Banyak orang yang percaya sebenarnya James ni dia terlibat dengan satu perkhidmatan rahsia. Jadi James ni macam spy gitulah. So dia akan follow Dodi dan juga Puteri Diana sebab nak salurkan maklumat kepada perisikan rahsia. Disebabkan James ni adalah salah seorang saksi semasa kejadian kemalangan Puteri Diana dengan boyfriend dia, mungkin ada someone yang cuba nak tutup mulut dia dari dibocorkan rahsia sebenar kepada pihak berkuasa. So diorang percaya yang James tadi sebenarnya telah dibunuh oleh ejen rahsia, bukannya dia mati disebabkan dibunuh diri. Semasa Puteri Diana bercuti dekat Perancis, iaitu sebelum dia meninggal, James dah follow dia selama 2 minggu. Jadi James memang orang yang paling penting bagi menyelesaikan kes Puteri Diana. Manakala teori yang ketiga pula dikatakan driver Puteri Diana iaitu Henry telah mabuk. Ada saksi yang nampak masa kereta diorang ni masuk dalam terowong Alma tadi, ada flash yang warna putih tiba-tiba muncul. Diorang percaya yang flash tadi tu untuk silaukan mata driver tadi dan menyebabkan kereta diorang terbabas. Tapi dari hasil siasatan menunjukkan yang Henry pada masa kejadian tu dia sebenarnya mabuk. Henry juga mengambil ubat terlarang dan dia minum alkohol. Hasil daripada bedah siasat, doktor sahkan level alkohol dalam badan dia memang tinggi dan ada ubat anti tekanan depression dalam badan dia. Diorang yang terakhir pula, diorang takut kalau Puteri Diana masuk Islam. Dodi menganut agama Islam. Jadi kalau Puteri Diana kahwin dengan Dodi, mesti dia akan tukar agama dia. Diorang takut kalau Puteri Diana memang nekat nak kahwin dengan Dodi, mestilah dia akan tukar agama. So ramailah pengikut Puteri Diana akan ikut jejak Puteri Diana masuk Islam. Lagipun kerabat diraja British ni memang tak nak diorang berdua berkahwin dan diorang mempunyai anak Muslim. That's why lah rancangan untuk menghapuskan diorang berdua telah dibuat sebelum diorang announce yang diorang ni nak bertunang ataupun nak berkahwin. So maybe ejen rahsia tadi telah mengupah James bagi melaksanakan misi penting ni. Tu pasal James tadi dah follow diorang selama 2 minggu dekat Perancis. Korang ingat tak aku sebut pasal kereta Mercedes yang dinaiki oleh Puteri Diana kena himpit? Lepas kemalangan dekat terowong Alma tu, kereta yang James naik telah dicat balik. Lepas tu kereta tadi telah dijual kepada James pada tahun 1997. So lepas diorang siasat dari segi cala apa semua, memang tally dengan kereta James beli tahun 1997 tu. Tapi itulah, even macam-macam penyiasatan yang dibuat, akhirnya tak jumpa juga jalan penyelesaian. Maybe kes ni dia melibatkan dengan kuasa-kuasa yang besar. Sebab tu lepas 3 tahun dari kejadian tu, James pun meninggal dalam satu kejadian yang mengerikan, dan maybe sebab diorang nak tutup mulut dia buat selama-lamanya. Okay guys, dalam banyak-banyak teori yang aku share tadi, aku rasa teori berkaitan dengan paparazzi James tu macam agak tepat. Aku memang syak ada perisikan rahsia ataupun ejen rahsia upah James supaya dia jadi mata-mata kepada Puteri Diana. So dia boleh salurkan apa-apa maklumat tentang Puteri Diana dan juga Dodi. Dan ada kemungkinan besar juga diorang tak nak Puteri Diana dengan Dodi kahwin sebab Dodi ni Islam. Macam yang kita tahulah kan, dekat luar negara ni mostly diorang sangat paranoid dengan agama Islam, dan diorang anggap setiap orang yang menganut agama Islam ni adalah orang yang pengganas. Aku pun tak tahulah masalah diorang ni. Jadi dari apa yang aku baca dan aku dah kaji, aku percaya yang James tu memang orang penting dalam kejadian kemalangan tu. Dan orang-orang yang berkuasa besar yang upah James dalam misi tadi nak tutup mulut James buat selama-lamanya. Jadi diorang pun hapuskanlah dia. Mungkin disebabkan James ni dah tahu terlalu banyak tentang kejadian tu. So nak elakkan nama baik diorang menjadi buruk, diorang terpaksalah buat benda macam tu. Tapi sampai sekarang masih dipercayai yang kemalangan yang terjadi tu bukanlah secara kebetulan, tapi sebenarnya telah dirancang oleh seseorang. Jadi aku nak tahu pendapat korang, komen dekat bawah, okay? And yeah, that's it for today, dan aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah sudi tengok video aku. Yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe in case korang suka dengan video-video yang aku sajikan dekat channel ni. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.